الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا لأيامه فاختصه الله خصائص كثيرة ليعرف المؤمنون قدره فيقومون بحقه على الوجه الأكمل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ahli Jumaat yang dikasihi, marilah sama-sama kita meningkat ketakwaan kepada Allah dengan kita kerja hak dia suruh dari sehalus-halusnya sampai sebesar-besar perkara. Moga-moga kita selamat hidup di dunia dan akhirat kelak, insya-Allah. Saudara yang dikasihi, Allah jadi untuk manusia negeri-negeri, kemajuan-kemajuan dan tamadun. Tiap-tiap negeri adanya ajal dan umur, walaupun berkoro-koro. Sama juga manusia. Berapa banyak umat manusia jadi besar hebat, karena dia hancur. Berapa banyak rakyat yang melia, karena dia jadi hina. Berapa banyak negeri-negeri yang kaya raya, karena dia gugur jatuh, jadi miskin. Kesemuanya itu dengan takdir Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, yang dia tukar ganti manusia dari satu hal kepada satu hal dengan keadilannya dan kebijaksanaannya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian itulah hari yang Allah tukar di antara manusia. Dialah yang memati, dialah yang menghidup. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'idah. Dan penduduk negeri, penduduk kampung yang deraka, kami telah binasakan. Manakala mereka melakukan kezaliman, kami tetapkan masa tertentu untuk membinasakan mereka. Ayat tersebut menunjuk bahawa Allah lah yang menentu masa janji dan ajal untuk membinasakan kampung-kampung dan penduduk kampung. Maka kehancuran negeri dan kemusnahannya menunjuk juga bahawa yang demikian itu disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri. Di antara kezaliman yang menyebabkan jatuhnya negeri, jatuhnya maruah negeri yang besar sekali ialah zahir syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang melahir syirik itu di depan orang ramai, sama ada niat baik, niat tak baik, dengan menggunakan syiar Islam yang ada padanya, memperdustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari mencontohi kepada contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatul mukminin, atau dengan kata lain, ia nak lawan sunnah dengan perbuatan, bukan dengan lidah. Maka itu juga sebab-sebab yang besar dalam menjatuhkan ketamadun umat Islam.
walaupun makan masa yang lama. Saudara ahli Jumaat, kebanyakan manusia duk kecek-kecek tetel dengan muamarat Yahudi ataupun Barat yang menyusung di sebalik tabir. Tetapi itu sama ada dalam bentuk peribadi ataupun bentuk negeri. Tapi mereka terlupa kejatuhan umat dan negeri yang asasnya adalah faktor dalaman. Sebelum faktor-faktor luar atau muamarat yang disusun oleh musuh. Kalau kita perhati, tidak ada mana-mana negeri yang terselamat dari muamarat sebelum wujudnya negeri lagi. Apa saya yang ingin dikatakan sini iaitu macam mana kita umat Islam nak jaga umat Islam di tempat kita supaya terjaga ketamadunan, kemajuan yang boleh mendaki seterusnya. Al-Quran was sunnatun nabawiyah menjelas sejelas-jelasnya sebab yang boleh jatuh umat Islam ke lubuk jahiliyah ialah satu az-zulmu, zalim. Sebesar-besar zalim ialah asyirku syirik, dan menyokong atas amalan syirik di atas mana-mana mubarrid pun, dan makin hamun kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun paling dekat tak mau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berdiam diri, tak berani tegur, takut hilang kemaslahatan duniawi. Ketika ada dalam masyarakat ataupun dalam mass media jihaz at-tawasul ijtimai, ada yang mengkritik as-sunnah, mereka kata ini alasan ada dalam sejarah, boleh mengkritikkan, seolah-olah mereka iktibar tarikh itu, sejarah itu lebih besar daripada sunnah Nabi lagi. Kalaulah muassasat diniyah, jabatan-jabatan keagamaan, ulama-ulama, ahlul fiqh wad din berdiam diri, tidak berani menyatakan, menjelaskan hukum-hukum riddah tersebut, maka akan timbul riddah yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Kalau kita nampak perempuan yang memakai tudung kepala membawa nasi dan makanan mengholorkan kepada sami-sami pada waktu-waktu bintabat, itu adalah satu ibadat sami yang muslimah berhijab tidak boleh ikut dalam amalan riddah itu. Haram. Itu adalah amalan yang menzahirkan riddah. Maka tentu sekali kalau berdiam diri, maka dia akan timbul lebih besar daripada itu lagi. Kalaulah ada orang yang mengisytiharkan, saya nama Ali, sekarang saya dah tinggal agama Islam, saya bersama Tok Cha dan suami, tidaklah sangat mengecewakan hati kita orang Islam, kerana itu adalah amalan pribadi. Ada yang menjunjung berhala, yang memakai di atas kepalanya syiar Islam, ini pasti ditentang dengan sekuat-kuatnya, kerana itu adalah amalan ummah yang mesti ada perasaan yang cinta kepada Allah. Kalaulah kita tengok daripada apa yang berlaku di Iran di hari ini, jadi pergaduhan
jadi demonstrasi yang sekolah luasnya berpunca daripada menghina perempuan yang memakai hijab. Kesemua itu kalau kita orang Islam, sama ada dalam bentuk jabatan khairiyah, ulama ataupun pribadi, tidak berusaha menjaga anak muda-mudi kita terjerumus dalam amal riddah tersebut dengan menghantarkan anak-anak kita belajar di sekolah-sekolah agama, khususnya pada awal peringkat, supaya kita boleh jaga ataupun anak-anak kita terjaga dari hasutan tersebut. Kalau tidak, maka jadilah kucak balau, kucak kacir lah masyarakat Islam kita. Dua, sebesar-besar kejatuhan dan kemanasan ummah, iaitu menghalalkan darah orang yang tak sependapat dengan kita, inilah lambang furqatul khawarij yang terlapau dalam pahaman agama yang terbentuk ekstrim. Tiga, khianat dan tipu menipu, terkadang mari dari waliul amri sendiri, jual walak kepada guntu-guntunya atau ketua-ketuanya. Seperti mana jatuhnya negara Islam di Spanyol, jatuhnya negara Islam di Baghdad dengan tangan At-Tatar dan Mogul. Yang terbaru sekali jatuhnya Baghdad di tangan Amerika yang menempati padanya orang Syiah yang membawa agama pak saudaranya Amerika dan Yahudi. Kesemua itu tidak melainkan dengan sebab khianat mereka kepada agama Allah. Orang yang beramal untuk kemaslahatan itu yang berlawan dengan kemaslahatan ummah, maka timbullah macam-macam fauda, timbullah pembunuhan sama sendiri pada akhirnya dan usaha. Pak, menentang jalan Allah dan jalan Nabi SAW, berdakwah menyeru kepada yang lain daripada as-sunnah Nabi SAW dengan menggunakan nama-nama yang comel dan baik, Sufiyah, Naqsabandiyah, Muballighiyah, allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. 5, tabu amalan-amalan rebel, rasuah, zinaan, merosok, mencabul kehormatan manusia, bangkit menentang sunnah, sebab karo buruk melalui iPhone, YouTube, Instagram dan lain-lain. Kesemua itu adalah siham sebagai anak panah ditujukan kepada tubuh Islam yang boleh membawa kepada kejahatan ummah kalau tidak pakak-pakak jaga. Ni tidak ada ikatan masyarakat seperti Al-Jasadul Wahid, tidak buat comrom, tidak buat grup, tidak buat setaban, tidak buat muassasah khairiyah yang boleh menjadi alat kepada perkhidmatan kepada agama Allah. Allahumma wafiq umurana wansurna ala man adana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah taufik pada kami, baiklah urusan kami, keadaan kami muslimin muslimat amatan wa fi biladina khassatan birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa fa ahsana khalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal mayyitin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.